Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dah bersedia ke Ustaz? Dah sedia. Hari ini kita masuk bab 1 surah Al-Baqarah, muka surat 3, tajuk nilai unit zalikal kita dengan hadzal Quran. Okey. Sekejap je Kak Okey Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Khaliza dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa Ala, dan yang lepas kita telah bincangkan mukadimah suratul Baqarah ya, dan saya dah kongsikan dengan ibu-ibu, kakak-kakak kenapa surah itu dinamakan sebagai Al-Baqarah. Ada ulama kata nama Baqarah ni tak penting pun, dan ada ulama kata nama Baqarah tu sendiri penting dan ia termasuk dalam mukjizat Al-Quranul Karim. Jadi wallah alam, hari ini kita sambung sekejap ya. Okey, suratul Baqarah. Siapa yang ada buku pada muka surat yang ketiga, sebagaimana Kak Liza sebutkan tadi, nilai unik zalikal kitab dengan hadza al-Quran. Baik. Oh, sorry, sepatutnya saya buka dua terus kan? Okey, sorry. Satu suratul Baqarah dan satu lagi surah Al-Isra. Okey. Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, ada beberapa nama Al-Quran yang telah disebutkannya, dan antara nama Al-Quran itu sendiri, contohnya فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ada nama kitab ini ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Ada nama Az-Zikir, وَأَنْزَلْنَا الذِّكْرَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. Ada juga nama Ar-Ruh, Al-Quran dinamakan Ar-Ruh. Dan antara banyak-banyak nama tu, antara nama yang agak unik lah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah nama Al-Hadis yang disebutkan dalam ayat ke-6 surah Al-Kahfi. Itu ada saya bicarakan dalam buku saya selepas Message Deep dalam Al-Quran ni. Kita ada buku Message Deep dalam suratul Kahfi, yang saya kira sebahagian daripada ibu-ibu telah pun memiliki buku tersebut ya. Okey, baik. Bila kita sebut tentang Al-Hadis, memang dia agak unik kerana yang kita fahamnya hadis ni hadislah hadis Nabi SAW. Yang keduanya, daripada hadis kita faham perbincangan ulama tentang adakah Al-Quran ini qadim ataupun hadis. Artinya adakah Al-Quran ini qadim, dia benda yang azali, ataupun hadis dia benda yang baru. Okey. Ternyata ulama ahli sunnah wal jamaah semuanya sepakat menyatakan Al-Quran adalah qadim, benda yang azali, kerana Al-Quranul Karim adalah kalamullah al-mu'jiz, kalam Allah, kalimah Allah itu sendiri. Manakala al-hadis ni benda baru. Jadi mustahil lah, kerana Allah ni kan qadim. Allah wujud kidam. Kidam ni azali. Benda Allah Ta'ala ni memang sedia ada. Kita payah nak cerita macam mana. Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Jadi Al-Quranul Karim itu sendiri adalah qadim. Tetapi kenapakah dalam suratul Kahfi Al-Quranul Karim dinamakan sebagai Al-Hadis? Okey, itu kita tak bincangkanlah. Itu dalam buku Message Deep dalam surah Al-Kahfi. Tapi poin yang kita nak bincangkan pada pagi ni adalah isim isyarat. Okey.
Isim isyarat ni kalau kita tengoklah, ini cara mudah ya ibu-ibu. Cara mudah kita nak tengok tentang isim isyarat ni. Okey. Kat mana kita boleh tengok? Sini. Isim al-isyarah. Okey. Kalau kita tengok isim isyarat ni ialah isim yang menunjukkan tempat lah. Ini, itu kan. Okey. Kalau kita kata haza, hazihi. Kalau haza tu untuk lelaki. Kalau hazihi tu untuk perempuan kan. Okey. Haza ni menunjukkan benda yang dekat. Ini. Kita dalam bahasa Melayu pun kita kata ini. Contohnya haza al-hatif. Ini adalah handset. Jadi kerana handset ni berada dekat dengan saya, kita guna haza ataupun hazihi. Okay. Tapi kalau jauh kita guna zalika ataupun tilka. Itu menunjukkan benda yang jauh. Okay. Jadi kita tak perlulah nak pening-pening sangat dengan benda ni. Cuma saya nak katanya kalau kita guna haza, ia menunjukkan benda yang dekat. Dan kalau zalika, ia menunjukkan benda yang jauh. Dan ternyata kalau kita lihat dalam Suratul Baqarah ayat yang kedua ni, Allah Azza wa Jalla menggunakan kalimah zalika. Okey. Kalau kita tengok dalam surah yang lain, contohnya dalam surah An-Namal ke? An-Namal dan lain-lain lah. Allah Ta'ala guna tilka. Tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Tilka. Yang ni Allah Ta'ala guna zalika. Tetapi dalam surah Al-Isra' pada ayat yang ke-9, Allah Azza wa Jalla guna perkataan haza. Inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini. Okay. Kalau zalika, demikianlah kitab itu yang jauh. Berada jauh. Zalika tu menunjukkan Alkitab itu berada jauh. Okay. Boleh jelaskan ibu-ibu setakat ni? Kak Liza boleh jelas Kak Liza? Boleh Ustaz. Okey. Jadi persoalannya, mengapakah kita membaca zalikal kitabu dan kenapa ada ayat hadzal Quran? Ya, hadzal Quran. Okey, baik. Kata ulama, kenapakah digunakan perkataan zalika? Zalika tu menunjukkan jauh. Ini menunjukkan Alkitabul Quran merupakan satu kitab yang jauh tinggi dibandingkan dengan mana-mana kitab yang lain. Satu kitab yang terlalu jauh tinggi dan sukar dicapai dia punya dan tidak mampu dicapai martabatnya kerana ia merupakan kalamullah. Okey, jom kita tengok ada tak ulasan ulama tentang zalika ni supaya saya dapat buktikan pada ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian ya. Zalika, okey. Dia sebut isim isyarah wal lam lil bu'di. Lam tu li tu. Kalau asalnya zaka pun boleh juga zaka dekat. Bila sebut zalika jauh. Kalau zaka dekat. Okey. Jadi di sini pengarah kitab ni dia tak sebut. Ni dia sebut. Wa ma'nahu anna zalikal kitab huwal kitabul kamil. Kitab yang sempurna, ya. Dan kitab ini langsung tidak ada naqis kekurangannya. Jadi disebutkan zalika menunjukkan isyarat yang jauh. Artinya kitab ini merupakan kitab yang sempurna, langsung tidak ada kekurangannya. Okey. Sekarang ni jom kita tengok pula tafsir yang ada dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir oleh Ibn Ashur. Sekejap Okey. Nampak Isim isyarat yang digunakan itu menunjukkan jauh lil ba'id li izhari rif'atu untuk menunjukkan ketinggian Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi bagi menunjukkan tingginya kedudukan Al-Quranul Karim, maka perkataan zalika digunakan. Okey, baik. Jadi macam panjang lagi lah huraian dia, tapi itulah dia punya poin yang ibu dirahmati Allah sekalian. Okey, kita faham.
Al-Quranul Karim merupakan kitab yang tinggi, maka digunakan perkataan zalikal kitabu. Tetapi timbul persoalan apabila kita perhatikan dalam surah Al-Isra yang mana Allah Azza wa Jalla tidak menggunakan perkataan zalika. Okey. Sebaliknya Allah Azza wa Jalla menggunakan perkataan haza yang menunjukkan dekat. Sesungguhnya Al-Quran ini dekat. Kalau tadi kitab itu jauh. Okey, kenapa pula dalam ayat 9 ini perkataan Al-Quran digunakan hadzal Qur'anu. Sepatutnya inna zalikal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sepatutnya begitu. Inna zalikal kitab. Tetapi kali ini tidak. Sebaliknya inna hadza. Sesungguhnya Al-Quran ini. Jadi kenapa ibu-ibu dirahmati Allah sekalian? Okey. Jom kita cuba tengok dalam ada tak lagi ayat lain yang menggunakan perkataan ini. Saya pun lupa nak cek sebelum ni. Hadzal Quran. Ada tak hadzal Quran dalam mana-mana ayat? Lau anzalna hadzal Quran. Tengok. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin. Kalaulah diturunkan Al-Quran ini ke atas bukit. Jadi dia guna perkataan Haza ya. Kalaulah Al-Quran ini. Okey. Termasuk dalam satu surah yang lain. Inna qaumi takhazu hadzal Qur'ana mahjura. Itu dalam ayat yang keberapa ni ayat ni. Ayat ini. Jom kita tengok. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhazu hadza al-Qur'ana mahjura. Okey. Berkatalah Rasul, wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku telah mengambil Al-Quran ini sebagai benda yang ditinggalkan. Benda tinggalkan, benda yang tidak diberikan layanan pun. Ini saya lupa dalam surah apa. Dia punya poster-poster dia pun cantik-cantik untuk kita tengok. Cuma dalam bahasa Arab lah. Okay. Tapi memang cantik, boleh dijadikan idea untuk kita mengembangkan Al-Quran ni. Okay, sekejap. Kita tengok dia kat mana sebenarnya ayat ini. Dalam surah, saya pun lupa dalam surah apa. Inna qaumi takhazu hadzal Qur'ana mahjura. Okey, ni ayat dia. Dalam surah Al-Furqan ya. Dalam surah Al-Furqan ayat 30. Jadi kenapa kalau kita perhatikan dalam bab Al-Quran Allah Azza wa Jalla menggunakan perkataan hadza. Satunya dalam surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kemudiannya dalam surah Al-4 ayat terakhir. Ayat keempat terakhir ya. Surah Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'an. Kemudiannya surah Al-Furqan tadi ayat 30. Ya Rabbi inna qaumi takhazu hadza al-Qur'an. Kenapa perkataan hadza digunakan? Okey. Kerana begini ibu-ibu yang saya kasihi, Al-Quran ni asal daripada qira'a. Qira'a ni artinya baca. Ya, Al-Quran asal daripada qira'a artinya baca. Bila baca ni Allah Ta'ala sengaja menggunakan hadzal Qur'ana, Al-Quran yang dibaca ini dekat dengan kita. Kerana Allah Ta'ala nak kita ni dekat dengan Al-Quranul Karim, sentiasa membacanya, sentiasa menelaahnya, sentiasa cuba memahami maksud-maksudnya. Jadi kerana Allah Ta'ala mahu kita ni duduk berdamping dekat dengan Al-Quranul Karim, sentiasa membaca Al-Quranul Karim, maka perkataan hadza digunakan, hadzal Qur'ana, berbeza dengan bincang tentang suratul Baqarah ayat 2 tadi, zalikal kitabu dan ayat-ayat yang lain, kerana ia bukan isu membaca. Ia isu Al-Quranul Karim sebagai kitab yang tinggi kedudukan dan tidak mampu ditandingi oleh mana-mana kitab. Kitab yang sempurna, kitab yang tidak ada kekurangan, jauh meninggalkan kedudukan kitab Taurah, Zabur dan juga Injil. Maka perkataan zalika digunakan, bukannya haza. Okay. Boleh nampak tak ibu-ibu yang dirahmati Allah? Ataupun saya terangkan ni berbelit-belit pula? Nampak Ustaz? Nampak, Alhamdulillah. Boleh yang lain respon? Boleh faham tak faham apa yang saya ceritakan? Alhamdulillah, boleh Ustaz. Terima kasih banyak Ibu Zaitun. Soalan lagi? Encik Asma, lain-lain. Okey tak okey? Okey Ustaz. Alhamdulillah.
Okey. Ya, jadi sebenarnya saya tanya ni bukanlah kerana isu ibu-ibu, isu kefahaman ibu-ibu, tidak. The isu takut saya menjelaskan secara tak betul. Jadi saya risau penjelasan saya ni kurang baik menyebabkan ibu-ibu kurang memahaminya. Tapi kalau ibu-ibu dah faham, artinya penjelasan saya ni okey lah kiranya. Okey. Itu perkara yang pertama ya. Perkara yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita cuba lihat ayat yang kedua, membina hubungan ketuhanan dan kemanusiaan. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Siapakah orang yang bertakwa itu? Orang yang sentiasa beriman kepada benda yang gaib. Wa yuqimunas salah, sentiasa mengerjakan salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada sebahagian yang kami rizkikan kepada mereka, mereka sentiasa infakkan. Okey, di sini saya selalu tekankan kepada ibu-ibu sekalian. Tapi setiap kali kelas saya kena cerita selalu supaya kita jelas perkataan fi'il mudhari' itu. Yu'minuna fi'il mudhari' dalam bahasa Arab dia ada ya kan? Ada ya di depan tu. Yu'minuna, ya'kuluna, yamshuna, yashrabuna. Okay. Jadi fi'il mudhari' ni menunjukkan sesuatu yang sentiasa berlaku dan sentiasa mengalami perubahan. Apa maksud sentiasa mengalami perubahan? Iaitu keimanan kita ni dia sentiasa naik walaupun dia juga mengalami penurunan. Tetapi kita berharap kita banyak mengalami kenaikan, sedikit-sedikit turun tu benda biasa. Okay, itu fitrah. Allazina yu'minuna bil ghaib, artinya kita sentiasa beriman kepada benda gaib dan dalam masa yang sama kefahaman kita terhadap benda gaib tu kan dia masa sekolah rendah lain, sekolah menengah lain, dan sekarang ni ibu-ibu sebahagian daripada kita ada mengikuti kelas dengan Ustaz Zahiruddin tentang hadis-hadis gaib. Kemudiannya ada juga kelas anjuran ATM yang disampaikan oleh Ustaz Musaffar Suki berkenaan dengan Al-Imamul Mahdi, ya. Dan juga disampaikan oleh Ustaz Yusof mungkin berkenaan dengan neraka-neraka, berkenaan dengan hari kiamat. Semua itu ilmu kita dan kefahaman kita terhadap benda gaib dia bertambah. Bertambah. Artinya mengalami at-tajaddud, mengalami proses peningkatan insya-Allah. Okey. Wa yuqimunas salah, dan sentiasa mengerjakan salat, dan salat kita ni pun sentiasa mengalami perubahan. Dulu kita faham salat macam ni je, rupanya bertambah lagi kefahaman, bertambah lagi kefahaman. Yang tu ibu-ibu boleh dapatkan buku saya yang berjudul Fahami Salat Sunat. Fahami Salat Sunat tu satu buku yang saya buat sampai sakit kepala. Saya tulis sampai pukul 1 pagi kadang-kadang, 1 pagi lebih. Fokus, lebih daripada hampir 521 muka surat, itu pun banyak lagi nak bincang. Daripada sudut ilmiahnya, tapi tak apalah. Dan banyak lagi isu yang saya tak sentuh, tapi tak apalah. Tapi nak ceritanya, jadi ilmu tentang salat kita tu dia sentiasa bertambah, ya. Ada masa dulu kita pegang macam ni hukumnya. Tapi sampai satu masa kita pun realize, oh, apa yang saya pegang selama ni tak betul. Jadi fi'il mudhari' menunjukkan sesuatu yang sentiasa berlaku dan ia sentiasa mengalami perubahan. Dan kita memang nak pun perubahan tersebut agar kita menjadi lebih baik. Okay. Sama juga dengan yang ini, dan sebahagian daripada apa yang kami rizkikan, mereka sentiasa infakkan. Jadi yunfikun tu pun fi'il mudhari' menunjukkan sesuatu yang sentiasa berlaku. Kita ni dari dulu sampai sekarang kita masih lagi infak kepada Allah Azza wa Jalla, sedekah, hadiah, belanja orang makan dan sebagainya. Dan benda tu pun mengalami proses perubahan. Contohnya kalau kita bincanglah daripada antara infaknya adalah macam mana majikan, ya, majikan menjaga kebajikan pekerja dengan dia pun terpaksa menyimpan di SOCSO ataupun di EPF, dan benda tu simpanan itu dia berubah. Sebelum ni mungkin simpan tu dalam RM200, tapi sampai satu masa naik lagi RM300. Sampai satu masa naik lagi jadi RM400 simpanan. Apalagi kerajaan sekarang nak memperkenalkan pula sistem gaji yang progresif. Jadi artinya infak ini dia sesuatu yang sentiasa mengalami perubahan. Dan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka sentiasa beriman kepada benda gaib dan ilmunya sentiasa bertambah.
sentiasa mengerjakan salat dan kefahaman dia tentang salat sentiasa bertambah. Sentiasa mereka memberikan infak dan proses infak itu sentiasa bertambah, termasuk kadar infak, kesungguhan infak itu sentiasa bertambah dan prosesnya pun semakin berbeza. Dulu kalau kita nak infak, kalau kita tak bawa duit, kita payah dah nak infak. Tapi sekarang ni kita QR je. Jujurnya QR ni benda dah lama wujud, dalam beberapa tahun lepas kan dah wujud QR. Saya ingat antara masjid awal yang buat QR kalau di Lembah Kelang ni, Masjid Usamah bin Zaid di Wangsa Maju. Saya pula baru pandai je QR dalam sebulan, 2 bulan ni. Baru pandai je. Subhanallah, itu antara perangai yang tak boleh diikuti lah. Orang muda tapi lambat pick up tentang perkembangan semasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, menariknya satu benda yang kalau kita tengoklah dalam banyak ayatul Quranul Karim, okey, kalau kita tengok yang ni, Allah Ta'ala sebut perbuatan dulu. Perbuatannya apa dia? Beriman dengan benda yang gaib. Okey, salat. Allah Ta'ala sebut perbuatan dulu. Wa yuqimunas salah, dan mereka sentiasa mengerjakan salat. Tapi dalam bab infak, kenapa Allah Ta'ala tak sebut perbuatan dulu? Yunfiquna mimma razaqnahum. Kenapa tak sebut demikian? Kenapa kalau infak je mesti belakang? Bukan ayat ni je. Bukan ayat ini sahaja, bahkan dalam beberapa ayat yang lain. Tapi saya, kalau macam ni saya tak ingatlah ayat-ayat yang mana tu. Kena check lah. Tapi dalam banyak ayat yang lain, kalau infak tu dia letak di belakang. Kalau zakat ni lain. Zakat ni mengeluarkan zakat. Okey, akhirat ni pun dia letak belakang kan. Mana ada ayat contoh wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada apa yang kami rezekikan mereka infakkan. Mesti infak tu duduk di belakang. Kenapa? Okey. Kerana seakan-akan Allah Azza wa Jalla nak kata pada kita, Allah nak bagi penekanan, benda duit yang kamu dapat tu rezeki Allah je pun. Bukan duit kita. Yang kadang-kadang ada orang berniaga, ibu-ibu sekalian. Ada orang berniaga, nak habis-habisan berniaga. Bangun pukul 3 pagi, masak, pergi menjual, tengah hari, habis dia menjual tengah hari tu, pergi beli lauk dulu untuk esok, beli kelengkapan semuanya, balik rumah tidur pensan. Kemudiannya, bangun malam di masjid apa benda, pukul 3 pagi bangun balik. Ulang, itulah rutin dia. 3 pagi bangun masak. Pastikan lepas subuh nanti nak menjual dah ni. Nasi lemak ke, nasi belauk ke. Kemudiannya nak pergi beli lauk pula. Ini kalau yang kecil-kecilan lah. Kalau restoran besar tak apalah, dia ada orang-orang dia. Ni yang buat kerja sendiri ni, yang menjual di warung-warung ni kan. Okey, itulah yang berlaku. Tapi berapa pendapatan seharian? Mungkinlah dapat dalam 200 ke, mungkin dapat dalam 300 ke, itu pun nak rolling modal balik, kadang-kadang makanan tak habis. Masa berjimat pula, bawa makanan sedikit, banyak pula order, jadi pening. Tapi kalau ada setengah orang tu, relax je. Contohnya Khairul Amin, walaupun saya tahu dia banyak dah berjuang kan. Okay, tapi Khairul Amin dia pergi ke satu warung, dia pergi satu warung, dia pun review warung tersebut. Beratur penuh orang kat warung tersebut setelah mendapat review daripada Khairul Amin. Dan semoga Allah Azza wa Jal merahmati, memberkati Khairul Amin kerana membantu peniaga tersebut. Alhamdulillah. Jadi ceritanya, ada orang yang kena usaha banyak baru dapat rezeki. Tapi dapat rezeki sikit. Ada orang usaha sikit je tapi rezeki banyak. Ada orang relax je duduk. Okey, hari ni saya nak menjual barang ini. Tuan-tuan sekalian, boleh dapatkan. Oh, 800, 1000, habis. Sekelip mata boleh habis 1000, sekelip mata boleh habis 2000. Macam saya ni kalau menjual ni, aduh, payahnya nak terjual 5 pun mujur Okey, tapi semua orang tu, Masya Allah, rezekinya murah. Jadi Allah Ta'ala nak kata rezeki yang murah ke, rezeki yang payah ke, itu semua rezeki Allah. Allah yang bagi. Jadi kita tak perlulah nak perasan lebih-lebih, itu rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum Allah Ta'ala rampas harta kita secara kasar, dengan berlakunya macam-macamlah musibah yang boleh menimpa, maka lebih baik kita berikan infak kepada Allah Azza wa Jalla, pada jalan Allah. Jadi dia berikan penekanan, wa mimma razaqnahum dahulu. Baik. Ibu-ibu yang rahmat Allah sekalian, ibadah salat ini sering kali dikaitkan dengan zakat. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Banyak kali. Tadi dalam surah Luqman pun, yuqimunas salah wa yu'tunaz zakah. Digandingkan antara salat dengan zakat.
Ataupun paling kurang lah kalau ibu-ibu lihat dalam surah yang paling pendek dalam Al-Quranul Karim tu kan. Antara dua surah yang paling pendek dalam Al-Quranul Karim. Surah At-Takasur pula. Mana? Okey, Suratul Kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka kerjakan salat untuk Tuhanmu. Itu dengan Tuhan. Wanhar. Dan sebelihlah haiwan untuk siapa? Untuk manusia. Kita nak berkongsi rezeki kita yang ada, rezeki yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kedua-duanya saling digandingkan, sebab itu saya letakkan tajuk membina hubungan ketuhanan dan kemanusiaan. Ya. Okey, cuba kita lihat solat muka surat yang ke-6 tu, tafsir Ibn Ashur. Selain daripada itu, solat sebenarnya mewakili segala ibadah ketuhanan. Kita sebagai hamba mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla sepenuh jiwa raga kita. Zakat pula mewakili ibadah kemanusiaan. Kita menunaikan hak kita sesama manusia dengan meringankan beban mereka. Jadi hak ketuhanan kita kena tunaikan, hak kemanusiaan pun kita kena tunaikan. Dua-dua ini perlu. Dia saling berkait antara satu sama lain. Adakah ibadah yang mana tidak ada kaitan antara manusia dengan Tuhan? Saya rasa macam tak ada lah ibu-ibu sekalian. Adakah ibadah yang betul-betul kita dengan Allah langsung tidak ada kaitan dengan manusia? Adakah? Ada kot yang terlalu peribadi lah. Contohnya salat malam ke, membaca Al-Quran ke. Kita memang ibadah kita hanya semata-mata kerana Allah, walaupun kesannya tu boleh dirasai oleh orang sekeliling. Tapi banyaknya ibadah ni dia mesti kait dengan orang. Contohnya salatul jamaah. Mesti kait dengan orang. Kita nak betulkan saf. Kemudiannya kalau imam tengok ada orang sakit ke, orang tiba-tiba tengah solat tu, solat subuh, ada orang tu duduk berhingus je kan. Kesian juga dia sejuk kan. Imam pun boleh meringankan solat ya. Haji memang kait dengan orang lah, itu confirm berkait dengan orang. Ataupun kita kata apa lagi azan memang berkait dengan orang. Boleh dikatakan kebanyakan ibadah ni memang berkait dengan orang, kecuali ibadah-ibadah tersembunyi yang bersifat peribadi. Itu memang antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Okey. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla nak mengajar kita mesti ada ibadah ketuhanan dan juga ibadah kemanusiaan. Bermakna kita perlu memenuhi kedua-dua elemen dalam hidup kita. Okey. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita bukanlah diperintahkan untuk menafkahkan seluruh harta kita pun. Kata Allah Azza wa Jalla, wa mimma. Mimma ni sebenarnya dia asal daripada dua perkataan. Okey, dua perkataan tu saya tulis di ruangan chat. Asal mimma adalah min campur dengan ma. Macam tu. Min daripada ma apa. Jadi min dan ma tu telah digabungkan jadi mimma. Macam kita baca surah An-Naba. Okey, surah An-Naba macam mana? Amma yatasaalun. Amma tu sebenarnya berasal daripada pula. Okey, sorry. Asal amma adalah an dan ma. An daripada ma apa? Okay. Amma tentang apa? An tentang ma apa? Tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Sama juga mimma. Sebenarnya min dengan ma. Daripada apa? Tapi digabungkan jadi mimma. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi harta yang kita kena nafkah ni bukan semua pun, hanya sebahagian. Dan zakat pendapatan pun dalam berapa persen saya lupa dah. Dalam 2 poin berapa zakat pendapatan? Mungkin ibu boleh tolong tuliskan. 2.5. Berapa? 2.5. 2.5 je pun, tak banyak. Sebenarnya zakat pendapatan ni 2.5 daripada harta yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Okay, macam saya tak keluarkan hujung tahun lah. Saya sentiasa keluarkan setiap bulan tu saya keluarkan. Dan tak apalah, itu cerita lain. Saya tak boleh nak cerita kerana dalam bab zakat ni dia ada isu-isu yang kontroversial sedikit.
maka saya ada pilihan peribadi saya. Tapi yang pentingnya kita kena keluar zakat. Tak kira lah apa pun pilihan kita, itu hanya cara. Kita tidak boleh consider dalam bab kita wajib keluarkan zakat. Cara, okay, itu kefahaman masing-masing. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, macam saya ni ada syarikat dengan kawan-kawan saya ni, kami sebut dah, orang yang paling layak menerima, kalau kita nak bersihkan harta syarikat, orang yang paling layak menerima harta syarikat ialah pekerja-pekerja kita sendiri. Dengan cara kita memberikan bonus, kerana gaji-gaji kami ni gaji-gaji minimum semuanya. Sedangkan macam saya ni, saya ada pendapatan lain. Tapi kawan saya ni memang bekerja sepenuhnya dengan syarikat, gaji-gaji minimum. Jadi macam mana kita bersyukur dengan nikmat harta yang Allah Ta'ala berikan, kita mesti berikan bonus kepada pekerja-pekerja kita. Jadi syarikat kami ni sentiasa mengamalkan, ada duit lebih bonus, ada duit lebih bonus. Walaupun tak kaya. Lainlah kalau kami kaya ni, bukan bonus je, peningkatan gaji yang begitu progresif pun kita boleh berikan. Kemudian kalau kawan kita dapat anak sebagai contoh, berikan hadiah supaya dia senang hati. Dia dapat anak pun dia senang hati, ada bantuan daripada syarikat. Bagilah dalam 200 ke 300 ke. Sikit-sikit pun jadilah. Yang pentingnya dia rasa tenang, ada orang memberikan perhatian kepada dia. Okey. Itu memang Allah Ta'ala yang ajar kita. Wa mimma. Dan satu lagi yang saya lupa sebut tadi dalam bab fi'al mudhari' yang hujung sekali, yang menunjukkan sentiasa kita mesti sentiasa melakukannya sehingga ia berakar umbi dalam diri kita. Solat sunat ni kalau kita tak biasa buat, ibu-ibu sekalian, memang malas. Cubalah kita tanya sesiapa pun, ya. Kita cuba tanya hati ke hati, tanya sesiapa kan. Kalau dia tak biasa solat sunat, payah nak solat sunat. Tak kata orang lain, kita pun payah nak solat sunat. Kalau kita tak biasa dengan Al-Quran Al-Karim, payah nak baca Al-Quran Al-Karim sebenarnya. Nak maintain tu, baca je, payah benda tu. Jadi benda tu nak tak nak, dia kena selalu buat, sampailah ia menjadi budaya dalam kehidupan. Saya pun payah juga nak cari masa baca Quran, duduk baca Quran betul-betul. Saya sendiri pun malas, ibu-ibu sekalian. Tapi saya akan ambil kesempatan bila bawa kereta je, saya baca Quran. Okay, walaupun kadang-kadang terpaksa, kalau kita buka Quran ni, kita boleh baca pelbagai surah lah. Kalau kita bawa kereta ni, kita baca surah yang sama je lah. Banyaknya. Cuma mujurnya kita ingat banyak surah tu sajalah bezanya. Surah Baqarah ke, surah Ali Imran ke, surah Yusuf ke, surah Ar-Rahman ke, Waqi'ah, Safat dan sebagainya tu, bolehlah kita baca. Tapi kebanyakan surah tu nak tak nak kena duduk buka Quran, baca Quran. Itu boleh memberikan ketenangan kepada kita. Jadi kena selalu buat agar mencapai tahap budaya. Dia jadi budaya. Baik. Bila budaya, kata kawan saya, budaya ni macam mana, tabiat ataupun habitat ni macam mana, iaitu sampai satu tahap, kenapa tak boleh ni? Kak Liza dengar suara saya? Dengar, Ustaz? Saya tak boleh. Kenapa dia jadi macam dia conteng-conteng pula ni? Kat mana saya punya tertekan ni? Itu boleh gerak, Ustaz? Tak, saya tak boleh nak gerak ke bawah. Oh, tak ada scroll. Nanti simbol tu macam plus yang Ustaz punya sekarang ni. Itulah. Sekejap saya cari sekejap Macam mana boleh timbul benda ni pula? Okey, itu pemadam. Baru boleh. Oh, adalah tu tertekan mana-mana tadi. Okey. Kata kawan saya, macam kita ajarkan budaya bila kita lalu depan orang yang lebih berusia, kita jalan tundukkan badan. Tak perlu fikirlah benda tu. Dia jadi automatik. Lalu jalan je depan orang lebih berusia, kita tundukkan badan. Tak payah fikir. Okey. Saya sendiri pun dalam semalam, saya duk fikir balik, saya ingat pada abah saya ni. Dah lama saya tak mimpi jumpa dengan abah sebenarnya. Tapi dalam minggu lepas, saya mimpi dengan arwah abah saya ni 2 kali. Tapi mimpi kenangan-kenangan lama lah. Bukan mimpi dalam keadaan dia sekarang macam mana apa tu, taklah. Belum Allah Ta'ala rezekikan lagi.
Dulu saya kerap mimpi. Bahkan ada seminggu tu 3 kali saya mimpi. Tu lama sangat tak mimpi. Dah berbulan-bulan tak mimpi. Minggu lepas 2 kali berturut-turut. Bangga saya dengan abang saya dah hidup dulu. Akhirnya saya pun fikir balik. Sekejap, internet. Tak setuju dengan arwah abah saya ni. Tapi banyak kali saya fikir balik. Sama ada masa abah saya hidup ataupun yang semalam. Beberapa benda yang abah saya sebut tu betul sebenarnya. Apa yang dia ajar tu betul. Saya yang silap. Dan saya pun realise satu perkara. Sebenarnya saya bukan tak setuju dengan idea abah saya tu. Saya sebenarnya lebih tak setuju. Saya sebenarnya tak terima tu kerana cara sahaja. Mungkin kerana cara abah saya tu dia jenis orang yang bukannya jenis orang berlembut, cakap pelan-pelan dengan kita, bukan macam tu lah kot. Bukanlah dia garang sangat pun. Cuma bukanlah dia jenis duduk cerita satu-satu macam dia anggap macam apa, macam partner lah, macam kawan betul-betul lah. Dia bukan macam tu. Dia sebut tu dengan suaranya yang tegas apa kan. Menyebabkan kita pun kadang-kadang payah nak terima. Tapi bila saya fikir balik, contohnya dulu, ayah mertua saya kena serangan jantung di Taiping ke di mana. Jadi saya bawa ayah mertua saya tu naik kereta dari Taiping sampailah ke AJN. Okey, di AJN tu doktor kata ni sebenarnya pak cik ni kena serangan jantung. Dan sebenarnya bahaya bawa dengan kereta. Okey, hal tu saya pun ceritalah pada abah saya. Dan abah saya pun petikai saya. Abah saya kata, macam mana tu boleh bawa ayah tu naik kereta tu? Tak bahaya ke? Saya kata dah selamat dah bah. Dah bawa tu sampai di AJN dah okey dah. Yalah tapi fikir tak bahaya ke kita buat macam tu? Tak, kenapa tak ambil ambulan? Dia kata ambulan mahal. Yalah mahal, memanglah mahal. Dia macam dia argue lah saya kan. Saya macam tak dapat terima pandangan abah saya tu. Sebenarnya saya tak terima cara je. Apa yang abah saya sebut tu betul. Apa yang dia katakan tu betul. Yang sepatutnya adalah saya memang kena ambil ambulan. Okey, saya kata mahal. Mahal berapa mahal? 2,000. Pakatlah adik-beradik. 2,000 lah. Mana lebih penting antara 2,000 dengan keselamatan nyawa ayah mertua kita tu. Jadi bila saya fikir balik satu persatu, apa yang dia sebutkan tu betul lah apa yang abah sebut. Sebenarnya banyak yang betul ataupun hampir semuanya betul. Termasuklah budaya-budaya yang ditekankan kepada kami masa kami kecil dulu. Antaranya apa? Saya masih ingat masa ramai-ramai orang duk beratur kumpul di ruangan tamu. Saya pun berjalan. Kita budak, kita berjalan lalu di belakang orang macam tu je. Ruangan belakang tu pun kecil. Abah saya marah. Janganlah buat macam tu. Tak boleh kita lalu belakang orang lebih tua daripada kita macam tu. Habis tu macam mana? Kita kena carilah kawasan lain. Dah kawasan tu sempit. Pusinglah kok mana pun kan. Ataupun kalau paling cantik kita lalu di hadapan. Kalau di hadapan tu ada ruang kosong, bukannya ada makanan. Kita minta izin. Bukannya lalu belakang orang macam tu je. Jadi benda tu lekat. Kerana ia jadi budaya. Dari kecil lagi kita dia tegur. Dan dulu kalau kenduri rumah sepupu kita, ke rumah nenek kita, ke adik-beradik kita lah yang kena kerah buat kerja. Memang kami rebel. Dalam hati je lah rebel kan. Kenapa kami kena buat kerja? Sepupu-sepupu tak buat kerja pun duduk aja. Padahal ni majlis sepupu. Keluarga dia. Kenapa keluarga dia relax? Keluarga kami yang bersusah payah. No, abah no kompromi. Dia kata kena buat kerja. Akhirnya bila saya besar baru saya faham. Apa yang abah sebut tu betul. Biarlah orang lain punya kenduri pun. Kita ni nak duduk relax ke kita nak dapat pahala. Jadi kalau kita buat kerja kita dapat pahala. Isunya abah saya tak cerita je. Dia sebab dia sebagai abah dan dia orang Kelantan. Orang Kelantan ni bukan jenis duduk sembang dengan anak cerita satu-satu. Kecuali saya lah sebab saya dah kahwin dengan orang luar. Saya pun dah hidup di luar. Saya pun tahu belajar sedikit rupa-rupanya macam mana cara. Bukan saya kata apa. Dia pattern. Kalau orang Kelantan betul. Dia bukan jenis orang yang berterus serang. Kecuali orang Kelantan yang telah mengalami perubahan. Sebab dia kebanyakan kami duduk kampung. Dia caranya adalah arahan dibuat. Okay, tapi lama kemudian baru kita belajar. Oh, rupa-rupanya dia tak boleh macam tu. Dia kena terang. Okay, kenapa kita kena tolong sepupu kita? Satu, ini merupakan perintah Nabi SAW. Kita tolong orang lain, nanti Allah tolong kita. Kita janganlah peduli pasal orang yang buat kerja tak buat kerja.
Yang penting siapa yang nak berebut pahala. Contohnya begitu. Tapi poin dia adalah bila benda tu jadi budaya, dari kecil lagi diajar, memang kita lekat ibu-ibu sekalian. Sampai besar kita tak peduli dah orang lain, kita buat je kerja. Walaupun kita ni sepatutnya kita boleh duduk relax je. Tak boleh duduk relax sebab memang diajar dari kecil jadi budaya. Di rumah orang kalau kena basuh pinggan lah kita kenduri. Kalau kena layan orang datang, layanlah orang datang. Kalau dengan keadaan kita ni kena angkat makan minum sendiri, angkat minum orang ni hidang satu-satu, hidanglah kita. Itu sudah jadi budaya dan kita tak rasa penat dengan benda tersebut. Bahkan kita rasa happy. Rasa happy. Okay, baik. Mungkin betul lah kata Kak Liza bukan isu negeri sangat tapi isu zaman dulu kan. Zaman dulu memang macam tu lah abah-abah pun. Dia jenis orang yang suruh je. Suruh kena buat. Suruh kena buat. Kalau mak-mak lain sikit. Mak-mak dia bukan jenis orang yang suruh. Dia minta tolong. Caranya berbeza dengan ayah-ayah kan. Okey. Baik. Kemudiannya ibu-ibu sekalian, kita tengok satu lagi isu bahaya tidak mahu mendengar nasihat. Ini merujuk kepada ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sesungguhnya orang-orang kafir ni sama je bagi mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ada kamu berikan peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, ataupun kamu tidak berikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tak nak beriman pun. Ya, bagi peringatan, tegaskan nasihat kita, ingatkan pada neraka, ingatkan kepada azab Allah Azza wa Jal, ingatkan kepada nasib-nasib yang menimpa umat-umat terdahulu. La yu'minun, mereka tak ada pun keinginan untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal. Okey. Jadi sekarang ni kita pun nak tengok apa sebenarnya cerita ni kan. Ayat ni merujuk kepada apa? Saya letakkan bawah tajuk bahaya tidak mahu mendengar nasihat. Okey, baik. Ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, pertamanya orang kafir ni kita kena faham. Kafir ni artinya orang yang menutup. Ya, orang yang menutup. Jadi ada beza antara orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal daripada dua kategori. Ada orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal, sama ada dia Buddhis ke, dia Hindu ke, dia Kristian ke, dia Yahudi ke. Ada kalangan mereka yang mana dia tidak menutup peluang. Dia bersedia untuk mendengar. Ya, kalau orang nak cerita pasal agama apa pun, dia bersedia mendengar. Macam kita lah pun. Walaupun kita yakin agama kita agama yang betul, insya-Allah kita semua syurga, kita mesti ada budaya sedia mendengar. Orang nak cerita pasal agama dia, tak apa, kita sedia mendengar, tak ada isu pun. Bukanlah kita nak dengar, kita nak beriman kepada agama dia pun. Tak. Kita bersedia mendengar. Ya, mesti nak dengar, kita dengar. Kita nak tahu agama dia macam mana sebenarnya. Saya dulu pun diminta untuk buat kajian tentang agama Buddha masa belajar dulu. Okey, jadi kita pun study Buddha ni macam mana asal usul dia, jalan 8 mulia ke apa benda, walaupun saya tidaklah kaji secara terperinci. Kita pun belajar degree je masa tu. Lagipun falsafah Buddha ni dalam. Kita akan sampai tahap profesor pun nak kaji lagi pasal Buddha. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu, oh macam tu. Dan saya pun pergilah. Masa tu UM tu dia ada Persatuan Buddha ke apa. Saya pun pergi jumpa dengan Persatuan Buddha yang buat pameran persembahangan dia macam mana, dan apa yang saya fahami orang-orang Buddha pun sama dengan orang Islam. Sebahagiannya tak faham pun apa tuntutan agama. Sebagaimana saya tanya orang Buddha tu pun dia macam jawab tak berapa meyakinkan. Begitulah dengan orang Islam pun. Mereka juga tidak mampu memberikan jawapan yang meyakinkan. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, ya. Yang kedua, orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang menutup pintu hati daripada awal lagi. Tutup pintu hati ni boleh jadi dalam pelbagai sudut. Satunya ada orang nak cerita pasal Islam, dia tutup, tak nak dengar. Agama yang kotor, agama pengganas. Dari awal lagi dia tutup peluang. Ataupun dia dengar dah. Okey, tak apa cerita-cerita, tapi dia dengar dalam keadaan dia tidak fokus. Dia dengar tu dalam keadaan nak cari kesalahan, dia bukan nak cari kebenaran. Jadi itulah orang kafir yang dimaksudkan dalam ayat ini, iaitu orang kafir yang memang tidak mahu membuka ruang kepada hidayah mencelah masuk. Kalau dia dengar pun, dia dengar sekadar nak menghina orang yang menyampaikan dakwah tersebut. Itu dia cerita, ya. Jadi ibu dirahmati Allah, orang-orang kafir demikian ni,
sama je bagi mereka. Sama ada kita bagi peringatan pada mereka ataupun kita tidak berikan peringatan pada mereka, la yu'minu, mereka memang tidak mahu pun beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kata bin Utsaimin rahmatullahi alaih, muka surat yang ke-8, apabila seseorang tidak mahu membuka pintu hatinya untuk menerima nasihat, tetap berdegil dengan kebatilan mereka, maka sebenarnya mereka ada persamaan dengan orang-orang kafir yang dimaksudkan ayat ini. Kalau kita tak mahu dengan nasihat orang, kita pun samalah dengan orang kafir ni, la yu'minun kan. Sebab itu satu benda yang saya duk fikir ibu-ibu sekalian, kita dah tengok beberapa siri perdebatan ilmu wujud di negara kita. Bagi saya alhamdulillah bagus, kerana kita belajar banyak benda daripada sisi perdebatan. Tapi saya berfikir tentang satu perkara. Akhirnya debat ini tidak membawa ke mana-mana juga. Selain daripada pertambahan ilmu, alhamdulillah. Tapi daripada sudut, bila nak berlaku perubahan ni, akhirnya setiap pendebat tu dia tetap memilih, inilah pendapat saya, dia tidak mahu menerima pendapat orang lain. Jadi saya pun fikir balik, macam inilah. Saya kena mula dengan diri saya sendiri sebelum kita sembang pasal orang lain. Maka saya pun berusaha habis-habisan mewujudkan budaya menerima nasihat walaupun pedih. Cuma kalau pedih tu mungkin kita terasa hati dengan orang tersebut. Tapi kalau nasihatnya baik, kita akan terima insya-Allah. Dan banyak kalilah Allah Ta'ala berikan saya ruang-ruang tersebut, orang memberikan nasihat. Dan alhamdulillah kebanyakan orang memberikan nasihat secara tertutup. Saya tengok pun dia beginilah ibu-ibu sekalian, ini cerita nak beranak lah. Ini cerita nak beranak. Saya perhatikan oleh kerana saya ni memang mengamalkan nasihat secara tertutup, boleh jadi itulah yang balasan Allah Ta'ala berikan pada saya. Orang bagi nasihat pada saya pun secara tertutup. Sebab saya ambil pendekatan, kalau ada orang melakukan kesalahan fakta ke apa ke di Facebook, seboleh mungkin saya tidak akan komen di ruangan komen, tapi saya akan hubungi secara personal. Saya bincang elok-elok dan saya minta maaf, saya doakan kebaikan untuk dia. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala berikan orang yang demikian juga untuk saya. Banyak yang nasihat secara tertutup. Kecuali kalau benda itu tidak mengaibkan. Kita komen juga di ruangan komen tersebut, tapi benda tu bukan mengaibkan. Ia hanya perbincangan ilmu. Tu tak apalah, kita bincang je lah supaya orang lain pun dapat manfaat. Tapi kalau benda tu boleh mengaibkan seseorang, tambah-tambah dia ada kedudukan dia sebagai seorang ustaz ataupun apa, seboleh mungkin saya tidak akan sebut secara terbuka, kita akan sebut secara tertutup. Apa yang kita berikan, Allah akan itulah yang orang akan berikan kepada kita. Saya nampak begitu. Dan dulu-dulu saya ingat saya duk kempen orang supaya baca, bila kita terima kasih pada orang, sebut jazakallahu khairan, jazakillahu khairan, doakan orang barakallahu fikum. Itu kita kempen dulu, saya ingat dalam satu tulisan saya tu. Alhamdulillah ramai yang. Dan apa yang berlaku ibu-ibu sekalian, memang banyak orang yang komen di Facebook saya, kebanyakannya mesti sebut jazakallahu khairan, barakallahu fikum, hayyakumullah. Jazakallahu khairan lah paling banyak. Terima kasih jazakallahu khairan. Terima kasih jazakallahu khairan. Sampai saya pun pelik. Kenapa ramai sangat orang doakan aku jazakallahu khairan ni? Sedangkan saya tak yakin semua orang baca tulisan saya tu, walaupun dia tersebar ramai pun, saya tak fikir ramai orang yang menyedari perkara tersebut. Tapi ramai sungguh orang kalau komen je, terima kasih jazakallahu khairan. Terima kasih barakallahu fikum. Kadang-kadang dua-dua jazakallahu khairan barakallahu fikum. Sampai kita pun alamak nak jawab macam mana ni kan. Jadi ceritanya apa yang kita berikan pada orang, insya-Allah itulah yang orang akan berikan pada kita. Kalau kita jenis baik dengan orang akan baik pada anak kita. Dan yang tadi, kalau kita suka mendengar nasihat orang betulkan kesalahan kita. Contohnya orang beritahu, Zul sebenarnya macam ni, macam ni, macam ni. Oh, kita ni telah melakukan kesilapan. Dia pun tegur kita diam-diam. La ilaha illallah, aku silap rupa-rupanya. Jadi kita pun terima kasih. Kita betulkan segera. Okay, kalau kita ambil pendekatan macam tu, bukannya lawan. Kita pun hujah lagi. Saja juga kita nak menegakkan benda yang basah walaupun kita dah salah. Percayalah, itulah layan orang pada kita. Kelak nanti kalau kita bagi nasihat pada orang pun, orang tak layan nasihat kita. Tapi kalau kita biasakan diri, orang bagi nasihat pada kita, kita pun terima, ya Allah, terima kasih banyak kerana betulkan. Lain kali tolong nasihat lagi. InsyaAllah saya akan, saya bersyukur pada Allah dapat sahabat yang macam ni. Walaupun kita tak kenal sangat dia pun. Sahabat di Facebook je pun. Kasih banyak.
semoga terus memberikan nasihat pada saya amat menghargainya. Bila kita terima, nescaya insya-Allah orang pun mudah terima apa yang kita sebutkan. Orang pun akan orang pun akan suka mendengar nasihat kita. Dan kalau kita menggunakan bahasa yang lembut, orang pun akan berlembut dengan kita. Sebaliknya kalau kita menggunakan bahasa yang kasar, orang pun akan berkasar dengan kita. Ini ibu-ibu sekalian boleh tengok dalam mana-manalah ya, di media sosial ke di mana-mana, kalau orang tu pattern jenis kasar, orang akan berkasar dengan dia. Tapi kalau pattern orang tu jenis lembut, baik, orang pun akan berlembut dengan dia. Orang pun akan malu Allah dengan dia. Nak lebih-lebih dengan dia pun fikir panjang, tak jadi ni. Dia orang baik, dia orang lembut. Kita nak bubuh dia pun tak boleh, termasuklah kalau ahli parlimen. Kalau memang dia jenis orang yang ikhlas, orang yang baik, dia kalau berhujah, dia berhujah ilmiah, dia memang memikirkan soal rakyat di depan, bukan soal peribadi. Jadi sebagai contohlah yang saya suka, tapi tolong jangan politikkan ya, tolong jangan politikkan. Tapi kalau kita tengok contohnya antara tokoh parlimen saya suka ni, apa nama? Gading-gading. Ada tak Gading? Saya tak ingat ada. Siapa ingat MP Gading-gading apa dia sebenarnya? Cikgu, dia cikgu. Sri Gading. MP Sri Gading, Aminul Huda. Okay, tapi saya bukan tengok di atas nama parti ya. Saya suka dengan parlimen sebab saya nak dapat maklumat tentang negara. Okay, YB Aminul Huda ni kalau beliau bercakap je, saya suka kerana beliau lebih kepada rakyat. Dia bukan isu parti, adalah sekali-sekali sebut parti tu biasalah orang parti. Tapi kebanyakannya dia bincang isu rakyat, dia tak suka mengata pihak mana-mana, dia bercakap dengan jiwa sebagai seorang pemimpin yang besar. Itu setakat saya tengoklah. Jadi saya tengok tak ada orang nak serang dia lebih-lebih. Kalau dia berucap pun tak adalah orang nak gunakan bahasa kasar dengan dia. Orang pun akan berlembut dengan dia. Kerana tengok macam mana perjuangan dia tu. Okey, baik. Itu yang penting. Tapi kalau kita enggan menerima nasihat daripada orang lain, kita berdegil dengan kebatilan kita, maka kita ada persamaan dengan orang kafir tadi. Na'udzubillah min zalik. Satu lagi kita tengok. Satu lagi, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Di sini kita dapat lihat ada sedikit perbezaan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah Ta'ala telah menutup kolbu-kolbu orang kafir dan juga pendengaran-pendengaran mereka, sumber pendengaran mereka, dan Allah juga menutup sumber penglihatan mereka dengan ghisyawah. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Itu muka surat yang ke-9 ya, dua bentuk azab yang berbeza. Walahum azabun azim. Tapi bila masuk ayat yang ke-8, mula berbicara tentang orang munafik. Kata Allah Azza wa Jal, fi qulubihim maradun, ni khatamallahu ala qulubihim kan? Khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala tutup kalbu-kalbu mereka. Itu orang kafir. Kalbu mereka ditutup. Orang kafir yang kategori kedua. Okay. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambah lagi penyakit buat mereka. Walahum azab. Okay, sorry, internet problem. Dalam kalbu mereka ada penyakit, lalu Allah Ta'ala tambahkan penyakit. Walahum azabun alimun, dan bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yakzibun, dengan apa yang telah mereka sentiasa dustakan. Okay. Ibu-ibu sekalian, apa beza ni antara azabun alim dengan azabun azim? Apa bezanya? Dan hal ini boleh kita lihat lagi perbezaan yang begitu ketara dalam surah Ali Imran rasanya. Okay, sangat-sangat ketara perbezaan bentuk azab ini. Tapi saya pun tak ingat kat mana nak tengok. Di sini. Cuba ibu-ibu tengok ni. Ayat 176. Walahum azabun azim. Ayat 177. Walahum azabun alim. Ayat 178. Walahum azabun muhin. Berbeza. Azabun azim, azab yang besar. Azabun alim, azab yang pedih. Azabun muhin, azab yang menghina. Jadi apa beza antara semua benda tu? Belum lagi kita kira azabun aqim, azabun muqim, azabun ghairu mardud, azabun syadid,
azabun, macam-macam lagi azab yang ada. Yang paling banyak mungkin azabun alim, saya kira yang paling banyak dalam Al-Quran. Yang kedua paling banyak mungkin azabun azim. Okey, kita tumpukan pada yang ini, apa beza antara azabun azim dengan azabun alim? Kenapa orang kafir dapat azabun azim dan kenapa orang munafik dapat azabun alim? Okey, baik. Azim ni benda yang besar, ibu-ibu dirahmati Allah. Ya, azim ni benda yang besar. Sesuailah dengan kekufuran mereka yang besar itu. Memang jelas kekufuran yang mereka lakukan, memang tampak kejahatan yang mereka lakukan, memang zahir penentangan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka layaklah kalau mereka mendapat azabun azim munasabah dengan kejahatan yang mereka lakukan. Yang secara terbuka, yang secara zahir azab mereka dapat. Berbeza dengan orang munafik. Orang munafik ni dalam hati mereka, dalam kalbu mereka ada penyakit. Tapi orang tahu ke penyakit mereka tu? Orang tak nampak. Mereka solat bersama dengan orang lain. Bahkan kadang-kadang mereka lah yang berada di saf hadapan kerana mereka ni jenis orang yang bermuka-muka. Mereka menyembunyikan kekufuran mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menyembunyikan kebencian mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya mereka tak beriman pun kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Mereka memang kafir. Tapi oleh kerana mereka ni kafir secara dalaman dan Islam secara luaran, mereka dinamakan sebagai munafik. Munafik ni artinya macam tikus yarbu', sejenis tikus pandang pasir yang masuk dalam satu lubang, dia keluar lubang yang lain. Artinya talam dua wajah. Jadi dalam dua wajah, satu wajah kufur, satu wajah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bagi mereka azab yang pedih. Pedih ni benda yang tak terasa. Pedih ni benda yang tak terasa. Contohnya kita terluka. Sikit je terluka kat jari tu. Ibu-ibu kan penuh dengan kesan luka sebab masak di dapur. Ya, luka itu semua menjadi saksi cintanya ibu kepada keluarga masing-masing. Di hadapan Allah Ta'ala kelak. Itu jihad kita. Jadi bila luka tu kita tengok sikit je luka, tapi kalau tanya sakit tak, pedih sangat. Ya Allah, pedihnya luka kali ni. Tak tahu nak cerita pedih tu. Kadang-kadang kita rasa pedih-pedih kat kaki tu. Pedihnya, sakitnya kaki ni, pedih terasa. Tapi tak tahu, orang tengok kita sikit je, tak ada apa sangat pun. Tapi pedihnya kita saja yang tahu. Sebagaimana azab yang pedih itu tidak dapat dilihat, dia bukan benda yang tampak, maka orang yang munafik pun mendapat azabun alim, azab yang pedih sesuai dengan apa yang mereka sentiasa dustakan. Setiap balasan itu, baik ataupun jahat, ia sesuai dengan apa yang kita lakukan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Okey, saya nak tanya ibu-ibu sekalian. Kenapakah balasan yang diberikan kepada kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam diterbalikkan bumi? Faja'alna 'aliyaha safilaha. Maka dijadikan yang atas tu berada di bawah. Bukanlah malaikat korek bumi tu malaikat hempas ke bawah, tidak. Tetapi dulunya kawasan tanah tu kawasan tinggi. Tiba-tiba lautan yang menenggelami kawasan yang tinggi tersebut. Jadi terbalik. Itu maksud terbalik bumi. Jadi agak-agak ibu-ibu sekalian lah kenapa balasan kepada kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, faja'alna 'aliyaha safilaha, yang atas berada di bawah, yang bawah berada di atas. Terbalik. Sebab mereka terbalik, fitrah mereka terbalik, Ustaz. Wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya fabi ayyi ala'i rabbika. Tak boleh sambung. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Jangan baca terkaziban pula ya. Tatamara. Surah An-Najm. Jadi kerana fitrah mereka terbalik. Terima kasih banyak Kak Liza dan juga pada Kak Aisyah. Jazakumullah khairan. Oleh kerana mereka telah menterbalikkan fitrah yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, balasan mereka adalah terbalik. Dia mesti sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Ya. Dan banyak lagi lah yang lain ibu-ibu yang dirahmati Allah yang boleh kita bincangkan pada masa akan datang insya-Allah. Jadi saya berhenti di sini. Saya serah balik pada Kak Liza. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih semua. Kita akhiri ni atas tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih semua.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum.